أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبات علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan syukur kita tak terhingga kepada Allah di atas luang waktu, kekuatan, kesempatan yang Allah beri pada kita untuk terus berada di rumah Allah yang mulia ini. Moga-moga kebersamaan kita yang berterusan di sini akan mengundang bahkan melayakkan kita untuk diberikan naungan seberkekalan dari Allah dari dunia sampailah ke akhirat. Kasihi Al-Fadil Tuan Imam Masjid, hormati dimuliakan Tuan Nazir As-Saf Pentadbir Masjid, Ashabul Fadilah, para ustaz muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ini kita akan menjamu perbincangan mengenai Islam, akidah wa syariah ini. Dan kita masih melihat sebahagian lagi daripada pendekatan Allah dan memberikan keyakinan kepada kita, iaitu menerusi gambaran alam Allah yang hebat ini, dan bagaimana akhirnya Allah akan menyelesaikan urusan alam ini dengan meruntuhkan segala-gala yang cukup hebat ini. Pun begitu, ingin saya kongsikan malam ini satu pandangan daripada para ulama ubudiyah mengenai apakah hakikat ibadah itu. Kata mereka, al-ibadatu khirfah wa hanutuha al-khulwah wa ra'su malihat taqwa wa ribuhal jannah. Ibadah itu, kata mereka, merupakan satu kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berusaha. Bekerja dengan siapa? Bekerja dengan Allah. Kesempatan bekerja dengan Allah. Tuan-tuan, kalau beri kesempatan bekerja dengan Agung, nak? Dia beri kesempatan bekerja dengan PM, nak? Alangkah hebatnya ibadah. Kesempatan untuk bekerja bersama Allah. Masya Allah. Ruginya kita bila tak bekerja bersama Allah, bekerja bersama-sama dengan aturan dia. Jadi kalau kita tak bekerja dengan aturan dia, maknanya kita tak beramal menurut Allah dan bersama dengan Allah. Itulah sayangnya bila kita tak menegakkan syariat. Akhirnya pulang untuk bekerja kerana Allah dan bersama Allah ini hilang begitu sahaja. Bayangkan hebatnya bila kita dapat bekerja bersama-sama orang besar-besar, kan. Kebanggaan kita bila kawan tengok, wah, dia satu kereta dengan PM lah. Satu kereta dengan Agung tu. Kereta dia betul-betul belakang kereta Agung. Tu kan. Kita punya kembang lah bila balik, kan, satu kampung tahu. Hebatnya dia, kan. Rupanya kata para ulama ubudiyah, ibadah kamu itu merupakan kesempatan untuk bekerja dengan Allah.
Jadi bila nak bekerja dengan Allah, kena ikutlah cara Allah, tak gitu. Bila kita bekerja dengan orang, kita ikut cara kita ke cara orang di tempat kita kerja tu? Jadi bila Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dijemput untuk bekerja dengan Allah. Dan bila bekerja dengan Allah, syarat dapat ganjaran apa dia? Syaratnya adalah ikut cara Allah. Cara Allah itu yang dikatakan sebagai syariat. Cara Allah itu apa dia? Pertama, overall. Sistemnya namanya Ad-Dinul Islam. Cerayannya, untuk melaksanakan Ad-Dinul Islam itu, akidah syariah. Itu cara kita bekerja dengan Allah. Yang kedua kata mereka, pusatnya, senternya, Al-Halwah. Sentiasa menjaga hubungan dengan Allah. Sentiasa berusaha untuk mendapat detik-detik bersunyi-sunyian dengan Allah. Bersembang-sembang dengan Allah. Sebab itu, hamba Allah ni ada sesi bersama yang cukup privasi. Nama sesi itu Qiyamul Lail. Itu sesi privasi hamba dengan Allah. Sebab itu di antara perkara yang sebut dalam Quran adalah soal bangun untuk solat malam ini. Untuk bekerja dengan dia, kita kena kerap bersama dengan dia. Mendapat apa? Mendapat petunjuk. Mendapat irsyad. Tunjuk arah tuju. Kok tersilap, Allah akan terus berikan petunjuk-petunjuk baru. Nampak gaya projek tak jadilah ya Allah. Ada benda tak kena ni. Kita dapat ilham baru daripada Allah. Yang ketiga, wara'su malihat taqwa. Modalnya. Modal untuk bekerja dengan Allah ni adalah ketakwaan. Itu modal utama dia. Jadi kalau kita rasa nak kerja dengan Allah, nak dapat ganjaran daripada Allah, modalnya, aset kerja dia, kekallah bertakwa pada Allah. Kalau tidak, tak mampu untuk bekerja bersama Allah. Nanti Allah buang kita kan. Kamu nak kerja dengan aku tapi tak jaga modal elok, bankrupt. Akhirnya Allah kata, pergi. Kamu dah jadi insan bankrupt. Sebab tak punya modal apa-apa untuk dimanfaatkan ke atas fisabilillah. Dan akhir sekali, secara mudahnya kata mereka, waribuhal jannah. Dan labanya ialah syurga Allah SWT. Laba daripada perniagaan ini ialah syurga Allah. Untungnya ialah syurga Allah. Mana ada keuntungan lebih hebat daripada itu? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita bertuah bila ada kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah. Cuma tolong, moga-moga di akhir hayat kita, ibadah kita ni dah lengkap. Lengkap mana apa? Semua bidang kita dah terlibat. Sama ada kita berjaya tak berjaya itu cerita lain. Yang penting kita telah menyatakan bahawa inilah ibadah kita kepada Allah, yang kita ikut semua yang Allah tetapkan. Jangan sampai di sana ada benda kita terima, ada benda kita tak terima. Baik. Kata dia pengarang, jika kita lihat alam ini, kata dia pengarang, alam ini juga berjalan menurut pengendalian Allah yang maha mencipta hingga batas waktu telah ditetapkannya berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaannya. Jadi maklumkan semua berlaku dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Allah. Kemudian Allah akan berbuat sekendaknya sebab alam ni dia punya. Bila kita punya, biasanya kalau kita buat apa-apa terhadap kita punya, tu orang nak marah ke? Kereta kita nak ketuk ke, nak cabut tayar ke, kita punya, suka kita, kereta kita. Agaknya ada orang nak marah ke? Apa kau cabut tayar ni? Ya kereta aku, suka aku lah. Alam ni milik Allah. Akan sampai masa alam ni tamat oleh Allah. Hebat kita tengok alam ni kan. Rupanya Allah ada perancangan dia sendiri. Sebagaimana kita tak terlibat masa merancang alam ni, tak terlibat masa nak cipta alam ni, macam Allah sebut dalam surah Al-Kahfi kan. Sebagaimana aku tak panggil kamu masa aku nak cipta alam ni.
Aku tak pernah jemput siapa-siapa join aku, kata Allah, untuk cipta alam ni, langit, bumi dan kamu sendiri. Maka aku pun tak payah beritahu kamu bila aku nak hancurkan alam ni. Hak aku. Yang kamu kena bersiapnya apa dia? Be prepared. Kamu tu kena bersiap. Masalah kita bersiap ke? Kita tak bersiap. Jerebu datang pun bening dah. Ini angin monsun timur laut lah, monsun barat daya. Angin ni siapa punya? Yang monsun kita sebut ni siapa yang punya? Datang aja asap kan? Dah mula dia apa? Dah mula hilang separuh rupa orang. Dah pakai mask keluar kan? Orang ke berang apa ni? Tak pasal-pasal hilang wajah sekerat. Allah hantar asap baru tu. Takut benar kita asap ni kan? Heran tu ya. Rupa macam jantan benar. Asap. Ada apa lah asap? Oh dah, asap ni bahaya ni. Bahaya. Asap dengan azab ni mana takut? Haza azabun alim. Surah Duhan. Allah bawa asap atas muka bumi, kata Allah kan. Kan Allah sebut surah Duhan tu. Bahasa manusia apa? Ini pembakaran kat sana, ini pembakaran kat sana. Itu bahasa kita. Rupanya Allah kata, mereka akan melihat azab ini. Antara azab itu dalam bentuk asap yang Allah kirim ke atas muka bumi. Dan kita mengatakan bahawa dia akan buat penyakit, itulah penyakit ni lah, orang asma akan kita cuti. Akhirnya cuti kita. Johor, Kabul dah cuti. Orang Johor jangan balik, mati. Takut benar kan? Kabarnya di setengah tempat di Johor, dia punya indeks berapa? IPI dia? 700 dah. 700. Kalau ikut Europe katanya 200 darurat dah. Kita sebab kita jantan kan 300, tak darurat lagi. Inna azabin alim. Ini azab, kata Allah. Antara tanda bahawa kita sedang diazab, diuji Allah dengan azab pada Allah bawa asap menibungi muka bumi. Tuan-tuan baca surah Ad-Duhan balik kan. Tengok tafsir. Ini apa ni? Kan orang risau. Orang risau. Tapi boleh buat apa-apa tak? Akhir keluarlah ucapan klasik apa dia? Kita minta semua surau masjid, maya hajat lah. Minta hujan. Hujan saya punya. Tahu pula yang hujan Allah punya. Sejak bila kita tahu hujan Allah punya? Kenapa tak minta kat Syabas tu tabur air? Mari kita sama-sama pergi jumpa CEO Syabas, minta dia tabur air. Akhir minta kat siapa? Allahu Akbar. Tak malu je. Selama hari ni buat doa, kalau tiba-tiba perlahan angkat tangan kan, ya Allah minta air. Tak malu ke? Hujanilah kami ya Allah. Mayang tuan-tuan sekalian. Tapi Allah ni kan, Allahu Akbar. Itulah dia Allah kan. Kesian juga tengok dia kan. Kesian juga saya kata Allah. Hari tu debel benar. Marah benar kat aku. Ni bukan main merayu buat lagi kan. Ya Allah, jangan kau biar kami kering ya Allah. Ada satu suara daripada Putrajaya minta sembahyang istisqa. Kabarnya ayah Henda Ajit jadi imam ni. Makmum siapa tahu kan? Tahu kita minta hujan. Dan kita bila sebut nak minta hujan, minta kat siapa? Semua orang kata minta pada Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, hanya dia saja, the only authority, the only power that can deliver rain. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Allah kata siapa boleh bagi? Aku je.
Allah yang menurunkan hujan dari langit, menyiram bumi hingga barakah bumi, pecah biji-biji benih kat bumi dengan air hujan Allah tu. Dan kamu lihat jannah, taman-taman. Allah ibaratkan tumbuh-tumbuhan di dunia sebagai taman-taman di muka bumi. Kenapa? Siraman air hujan daripada Allah. Oleh kerana Allah berkuasa buat ni, Allah juga sebut, aku juga berkuasa merosakkan dan musnahkan segala-galanya dengan kehendak aku bila sampai masanya. Bila sampai masanya, Allah sebut antara lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iza as-samaa'u fatarat wa izal kawakibu intasarat wa izal biharu fujjirat wa izal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, apabila lautan meluap, dan apabila kubur dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan selama hari ini. Tuan-tuan, bayangkan beberapa waktu yang lepas, bulan yang lepas, yang nak jatuh taik bintang, bukan bintang, taik bintang. Wahara saintis, di mana dia jatuh, kelajuannya berapa kilometer sesaat, terentak kat mana. Yang nak jatuh baru taik aja. Tuan-tuan bayang kalau bintang itu berserakan di langit itu jatuh. Agak-agaknya bintang tu, setengah saintis kata bintang tu saiz paling kecil, sebesar kompleks sekolah yang besar. Tu saiz bintang paling kecil. Saiz paling kecil. Saiz sederhana dia. Itu saiz small. Lepas small, medium. Lepas tu L. Lepas tu XL, XXL. Ditakdirkan jatuh timpa Ihtisam. Jadi apa kat masjid ni? Sahabat-sahabat sekalian, Allah sebut dan bila kubur dibongkar. Ayat kubur dibongkar ni banyak ayat lain kan? Antaranya surah Al-Zalzalah. Allah sebut pasal pembongkaran kubur. Dan sebab-sebab ke kubur, saya teringat baru-baru ni seorang penggali kubur memaklumkan kejutan ketika mereka nak mengubah kubur. Artikel keluar semalam. Dia kata dia gali kubur. Satu kubur ni dia pun tak tahu kan. Dah tak ingat kan. Gali-gali, kapan tu elok lagi. Terkejut. Ish, bila tanam ni. Bila buka pula, tengok-tengok mayat elok lagi. Tanya orang di situ, dia kata, makcik ni dah dikebumikan 20 tahun dulu. Siapa dia? Guru Al-Quran. Yang mengajar Quran di kampung tu. Allah kekalkan tubuh dia. InsyaAllah dia akan bangkit dengan tubuh yang sama. Hebatnya Allah raikan orang yang menghidupkan ayat-ayatnya. Kadang-kadang ada hikmah bila ada aktiviti ubah kubur kan, baru tahu. Besok kita ubah kubur Putrajaya pula kat mana kan, baru tahu pula. Kalau tidak, tak tahu. Dan dia menceritakan satu hari mereka mengemungikan, menyimpan satu mayat. Habis semua, dia kata, besoknya kawan dia pergi semula ke kubur tu sebab nak mengambil ada satu benda lah, ada keperluan. Tiba-tiba dia dengar jeritan dalam kubur. Jeritan. Bimbang, takut dia ni macam salah dengar ke, ataupun ada pengaruh apa, pengaruh rasa takut kan, ataupun sekadar apa, ilusi dia. Dia panggil pula kawan yang gali seorang lagi. Kut dia salah dengar.
Panggil-panggil, memang bunyi orang menjerit dari dalam, dan bunyi orang kena beduk, bunyi orang kena pukul. Mereka pun terus jumpa dengan Majlis Agama Islam Kedah. Akhirnya diputuskan oleh Majlis Agama, bimbang takut-takut timbul fitnah, kita biarkanlah begitu. Itu urusan dia dengan Tuhan dia. Tuan-tuan sekalian, kalau di atas bumi ni Allah dah tunjuk, Allahu Akbar. Sebab itu Allah kata, afala tatazakkarun. Mengapa kamu ni masih tak nak menerima peringatan? Tuan-tuan, saya ulang sikit peringatan yang telah saya beri. Apa dia? Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tak ada seorang daripada kamu, kata Nabi, yang terkecuali, melainkan semuanya akan berkata-kata dengan Tuhan dia satu hari nanti. Pada masa itu kata Nabi, laisa bainahu hijabun. Antara kamu dengan Tuhan kamu tak ada hijab. Macam kita bercakap malam ni. Wala turjuman, dan tidak ada penterjemah pada kamu. Kemudian Tuhan tanya kita, datang bawa apa? Ni. Baru tahu apa yang dikerjakan, apa yang dah kita lalaikan selama hari ini. Lalu kata Nabi, kita yang menghadap Allah ni pun tolehlah sebelah kanan. Fayanzuru aymana minhu fala yara syai'an illa qaddamah. Pandang belah kanan, dia tak melihat apa-apa kecuali apa yang pernah dibuatnya masa dekat dunia dulu. Fayanzuru ash'ama minhu, dia pandang pula belah kiri, fala yara, dia tak nampak apa-apa kecuali illa qaddamah, yang pernah dibuatnya kat dunia dulu. Kemudian kata Nabi, fayanzuru amamahu, dia pandang ke depan, fatastaqbiluhun nar, neraka menyambarnya. Tuan-tuan, hadis ni muttafaqun alaih. Kalau kita tuan-tuan belajar ilmu masalah hadis, ni martabat hadis paling tinggi. Martabat kesahihan yang paling hebat. Neraka menyambutnya. Hilang Allah kat depan, neraka pula yang sambut. Pandang belah kanan apa ada? Adalah barangkali semayang yang sekali-sekala tu. Sebab ada orang semayang 5 kali sehari. Ada orang semayang sekali. Ada orang macam semayang sekali setahun, 2 kali setahun. Ada orang tahun aja ada. Ada orang pula semayang hari-hari. Tiba-tiba macam Nabi kata, mereka memang semayang, tapi semayang demo sikit pun tak sama dengan semayang kita. Itu satu hal pula. Memang adalah baca sebaris 2 Quran, hatam dah sekali 2. Tiba-tiba mereka baca Quran pun tak sama macam kita baca. Akhirnya apa kata Nabi? Mereka yang beribadah yang tak sama dengan kita ni, yakhrujuna minal Islam. Mereka hakikat dah keluar Islam. Sebab itu sekalian, kalau kita masih boleh apa kata recall sikit, antara yang masuk neraka dalam Isra Mi'raj siapa dia? Orang semayang. Orang semayang. Kualiti macam mana? Semayang, tapi bila buat semayang ni rasa malas. Nak bangun semayang ni, nak buat kerja-kerja ibadah ni, bangun dengan penuh kemalasan. Rupanya Quran sebut ada beberapa orang yang nampak macam baik, rupanya sesat dan bakal jadi neraka. Antara yang ni, semayang tapi penuh rasa malas. Kan kita tak baik kalau semayang ni tak ada. Gitu.
Semayang ni kau sekali sehari cukup dah kan? Banyak 5 kali. Dia tak tahu Allah minta 50 kali. Semayang tapi malah neraka. Lagi siapa? Lagi orang yang beramal. Banyak amal dia. Macam-macam dia buat. Dia transformasi sampailah revolusi. Bukan gitu kan? Daripada masak nasi di rumah sampai masak nasi dekat orang kahwin. Banyak amal dia. Berselera amal dia. Tiba-tiba kata Allah, yura'unan nas. Amalnya bukan untuk Allah, untuk manusia. Dia ni pun layak ke neraka juga. Kalau amal kita ni bukan kerana Allah, buat pembangunan kamu hebat lagi, untuk siapa? Amalan yang dilakukan yura'unan nas, amalan ni masih bersifat sesat, kata Allah. Yang kedua. Yang ketiga, yang bakal menghantar manusia ke neraka, amalan jadi macam mana? Bila kita ingat Allah secara selektif. Kita patuh pada Allah secara selektif. Ada benda kita ikut, ada benda tak nak ikut. Contohlah kat minggu lepas, muka depan akhbar metro. Apa dia kata? Tuan-tuan baca tak akhbar metro ni? Jangan baca, saya pun terbaca, bukan nak baca. Sambil-sambil nak beli sinar harian kan. Saya beli sinar je. Sebabnya kita beli yang bersinar kan. Tak bersinar tak beli lah kan. Ada metro sebelah sebab tajuk depan apa? Bahana air setan. 3 orang maut sebab pemandu mabuk. 3 orang dilanggar maut, pemandu mabuk. Sebab apa? Mabuk kerana air setan. Kalau yang mabuk ni minum air setan, kita marah. Habis yang keluarkan lesen dia, tak bapak setan. Tuan-tuan faham tak ni? Jangan bagi marah malam ni kan. Bila orang tu mabuk, kita kata ni air setan. Habis? Selektif. Ada masa kita marah harap ni. Ada masa beri lesen pula kita kan. Mujur saya tak terlibat ustaz. Ada, jangan main. Kita tak minum arak. Kita tak beli arak. Tapi kita sokong orang nak keluarkan lesen arak. Sama kat lah. Belarak belakang tu kan. Ada benda haram kita bukan main jijik lagi. Tapi bila haram, haram kan tak melaksanakan perintah Allah tu haram. Tak semayang hukumnya apa? Tak laksana perintah Allah hukumnya apa? Dosa haram. Masya Allah. Tapi ada haram kita, jijik benar. Minggu lepas saya ke Bintulu. Duduk satu hotel. Rupanya kat situ orang payah nak cari restoran makan halal. Kita berjalan lah akan mencari. Jumpa satu hotel. Jumpa satu hotel. Alhamdulillah kan. Cuma nak pergi ke restoran tu, kena lalu beberapa restoran non-Muslim. Tiba-tiba nampak satu signage. Apa tulis dia? Mi rebus kaki babi. Why? Kawan yang ikut, Allah Ustaz, isyah punda ni. Ya, bukan main jijik benar kan? Masuklah saya buat ke dalam sikit. Saya kata ni restoran dia, suka hati pak dia lah. Yang kita nak marah pasal apa? Dahsyat Ustaz, kaki babi. Saya kata terpulang kat dia, kaki ke telinga ke hidung ke dia punya. Yang nak cerita sahabat-sahabat sekalian, ada benda haram ni kita bukan main jijik lagi. Tak nak tengok hatta signage. Tapi bila kita buat benda haram lebih besar. Apa dia? Tolak syariatullah. Pelekehkan, remehkan. Tak remeh ke? Tapi cara kita meremehkan itu canggih. Johan musabaqah berapa ratus ribu? Nak tanya, ingat tak? Musabaqah tak tengok? Johan Raja Lawak berapa? Mega Raja Lawak. Kumandangkan ayat Allah, ambil iktibar daripadanya, 15,000.
Prevail tak masuk sebab itu tajaan. Yang kita selaku katanya kerajaan Islam ni, pedegor-degor sebut kan, kita biarkan image ni dilakar. 150,000 untuk Johan Academy, ekonomi pantas sia-sia gitu kan. Raja Lawak 350 mega. Kita tak berusaha untuk memperbaiki imej ini. Tapi kalau imej lain risau benar kita. Kita ingat pun Allah kata ayat ni apa dia? Ingat dengan selektif. Ada benda beria-ria kita kan? Beria-ria kita. Tapi ada benda kita buat dak aja. Kalau ini cara ingat Allah, Allah sebut masih sesat. Akhir sekali, pendirian tak pernah kukuh. Tak pernah kita stand still di atas satu dasar. Sikap kita berubah-ubah mengikut keadaan. Lebih bukan macam sesumpah lah juga kan. Singgah pokok hijau, dia kala. Kan itu sesumpah kan. Sesumpah lebih hebat daripada munafik barangkali kan. Singgah pokok kelabu, dia jadi kelabu. Ayatnya, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila zabzabi baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula wa man yudlilillah falan tajida lahu nasira. Allah kata barang siapa yang sesatkan, siapa? Nun yang depan tadi, barisan tu. Kalau itu rupa kamu sembah aku, kata Allah, kamu sesat, jangan perasan. Lepas tu Nabi selalu datang siapa? Sufyan As-Saqafi. Rasulullah, beri aku satu peringatan yang aku tak perlu bertanya pada orang lain. Apa Nabi kata? Qul Allahu Rabbi thumma istaqim. Tegaskan, istiharkan, Allah Tuhan aku, dan istiqamah sentiasa bersama Allah. Cukup. Ikut apa Allah kata, dengar perintah Allah. Cukup. Kalau tidak besok, pandang kanan, tak ada apa. Pandang kiri, tak ada apa. Pandang depan, terus disambar. Apakah kita bersedia menerima sambaran neraka yang cukup pantas ini? Sebab itu tuan sekalian, mengapa benda ini berlaku? Mengapa sampai kita selalai ini? Mengapa sampai kita beramal sesilap ini? Beramal semata-mata kerana yura'unan nas. Pasal apa? Nabi sebut dalam sebuah hadis At-Tirmizi, dalam himpunan hadis-hadis pilihan Al-Imam Nawawi, dalam kitab beliau yang ditulis bersama Al-Imam Hashimi Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah. Mereka metik satu hadis pilihan mereka, itu hadis Tirmizi. Kata Nabi berpesan mengenai dua keburukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza a'zamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza tarakat al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi." Atau kama qala. Nabi kata, bila umat aku nanti telah memberikan fokus sebesar-besarnya kepada dunia,
tumpuan seluas-luasnya untuk dunia. Perhatian cukup besar pada dunia. Maka kata Nabi, hilanglah kehebatan Islam mereka. Hilanglah Islam mereka. Tak hebat dah mereka. Allah tarik kehebatan Islam. Sebab semua disukat dengan apa? Disukat dengan dunia. Nak sokong, tengok dia bagi dunia banyak mana. Gitu kan? Kan itu ukuran dia. Apa yang bagi? Korang nak bagi apa? Cakap. Semua diukur dengan dunia. Dia tak cerita dia nak bagi apa ni, dunia je. Kita akan bagi ni. Tuan-tuan dalam manifesto ni kebanyakannya apa? Kisah apa? Kita tawarkan segala-galanya atas nama dunia. Kita register semua dunia punya cerita. Tak bagi dunia, sorry. Azamat. Besar tumpuan kamu pada dunia. Dalam konteks negaranya kita merancang semua dengan dunia. Macam-macam koridor kita buka. Kan koridor? Kita pernah dengar tak koridor ni? Koridor utara, koridor selatan, tingkap sana, tingkap sini kan? Habis tingkap kita buka. Untuk dunia. Dan kita pula risau kalau tak setaraf dengan negara maju. Lalu nak jadikan negara ini sekarang dengan negara maju. Nak tanya tuan-tuan, sebut negara maju ni contohnya siapa? When we mention the so-called developed country, which country are we referring to? US, Europe. Kita ni Islam. Kita ni Islam. Ekornya mengapa belah sana? Tak pelik kita. Yang kita ukur pendapatan. Pendapatan apa? Dunia. Kita tak kisah akidah lintang pukang, syariat lintang pukang, yang penting dunia. Nabi kata, Allah akan cabut kehebatan Islam kamu. Kamu lala dengan tugas kamu. Dan Nabi pun sebut apa dia? Kemudian kita dihinggapi penyakit yang lebih dahsyat, nama dia kuman virus al-wahm. Apa dia? Hubbud dunya wa kiratul maut. Mulalah kita cinta dunia kan? Semua disukat dengan dunia. You nak pindang air ni, you cukup ke dah? Rasa-rasa mampu ke? Disukat dengan dunia. Lebih malang lagi apa? Boleh pemimpin yang Muslim pun menyukat semuanya dengan dunia. Nabi kata, nuzi'at minha haibatul Islam. Habis. Yang kedua Nabi kata apa? Wa iza tarakat al-amru bil ma'ruf. Bila kamu tinggalkan tugasan utama kamu dari segi kawalan sosial, tugasan kawalan manusia, iaitu menegakkan ma'ruf dan mencegah mungkar. Kamu tinggal dua tugasan besar ini, Nabi kata khurrimat barakatil wahyi. Allah haramkan kau mendapat keberkatan wahyu Allah. Kita bimbang, sebab tu kita bimbang, doa-doa tak dapat, doa tak dapat, apa-apa apa. Rupa-rupanya semua tu dah diharamkan daripada kita. Sebab apa? Tinggal benda besar ini. Apakah yang dikatakan keberkatan wahyu, keberkatan Quran ini? Nabi senaraikan, tak silap saya, 6 perkara. Pertama, inna hazal Quran. Antara keberkatan Quran apa dia? Hablullahil matin. Kamu tak putus hubungan dengan Allah. Bila kami ikut apa yang Quran kata, buat apa yang Quran kata, kita sentiasa ada hubungan dengan Allah. Minta aja, Allah kata sila. Nak minta apa hari ini? Tadah aja nak apa? Nak apa, kata Allah. Agak-agak ni bila kita tadah ni macam mana agak? Macam mana kita dengan Quran hari ini?
Yang kedua, barakatul wahyu, apa dia? Wan nurul mubin. Barakah Quran kenapa? Memberikan cahaya kepada kehidupan kita. Menerangi semua aktiviti kita dengan kaedah-kaedah Quranik yang confirm mencetuskan kebaikan. Keberkatan ketiga, as-siratal mustaqim. Kau mendapat jalan hidup yang sentiasa benar, telus, lurus, tepat. Nabi sebut lagi, Quran merupakan benteng kepada kamu. Jika kau bersama dengan dia, dia akan jadi benteng kamu. Wa ismatul liman tamassaka bih. Dia benteng untuk kehidupan kamu, memelihara kamu, menjaga kamu. Keberkatan Quran. Akhirnya kata Nabi, wa najatul liman ittaba'ah. Dan Quran akan menyelamatkan sesiapa yang mematuhinya, mengikutinya. Soalan, kita ikut tak? Muslimin, muslimat sekalian. Sebab itu bila Allah mengingatkan kita, jangan sampai besok dah hancur semua ini, baru teringat, aku itu tak buat ini, aku itu tak buat ini, aku tak buat ini, baru teringat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Allah gulung dah semua baru. Aduh, aku tak sempat buat ni. Aku tak dan buat tu. Ngapalah aku itu melalai ke mengapa. Masa itu mengapa tak guna dah. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, Nabi kata, bila ada kesempatan, tolong ambil untuk menyelamatkan diri daripada disambar neraka ni. Apa kesempatan dia? Nabi kata, faman istata'a minkum ay yattaqiyan nar walau bisyikkin tamratin falyaf'al falam yajid fabi kalimatin thayyibah. Lalu kata Nabi, barang siapa yang mampu untuk menyelamatkan daripada sambaran neraka ini, lakukanlah hatta dengan berinfak separuh kurma. Tuan-tuan, peluang untuk laksanakan ni dah hampir dah. Lepas Syakban, jangan lepas Syakban, Syawal. Tapi supermarket dia terus Syawal je. Dia tak ada Ramadan, tak ada supermarket. Dia terus sambut Hari Fitri. Dah bila puasa dah buat. Nabi bagi kita satu hakikat bahawa setidak-tidaknya tolong infakkan harta kamu hatta separuh kurma. Mengapa Nabi turun sampai tahap tu? Sebab masa tu sahabat-sahabat Nabi miskin. Nak cari separuh kurma payah. Hatta mereka kongsi separuh kurma dengan Nabi SAW. Kita tahu kan, kita baca sirah ini kan. InsyaAllah kita selesaikan hadis yang mulia ini. Jadi kata Nabi, bagi menyelamatkan kita daripada sambaran neraka ini, sekiranya kita hanya ada separuh kurma saja. Tiba-tiba kata orang, minta lah separuh tu kat aku. Demi mendapatkan keselamatan sambaran ini, ambillah. Sampai tahap tu Nabi menyarankan kita untuk menyelamatkan diri daripada sambaran neraka. Tapi sukatlah pula kan, janganlah pula kita buat pelik pula kan. Separuh kurma Osman berapa? Osman bagi 100 ekor unta, 50 ekor kuda. Itu separuh kurma Osman. Jangan tuan-tuan hantar ke imam pada esok ni, ustaz, separuh kurma ustaz kata itu separuh je. Jangan buat lebih buruk bukan tu kan. Dah ada kurma sekotak, separuh je. Sebab nak ikut sunnah ustaz. Itu memang nak kena tu kan.
Kalau kita mampu tuan-tuan sekalian, tolong tinggalkan masjid atas muka bumi ini. Bukan buat masjid, sebab yang buat masjid ni kita tak mampu. Kita bukan Al-Bukhari, kita hanya boleh makan nasi buah hari je. Apa nak buat? Tuan-tuan, ni ada permohonan nak buat surau, kami nak wakafkan tile surau kami. Satu tile RM5. Terpulang pada tuan-tuan nak wakafkan berapa tile. Kita ambil 10 tile. 10 kali 5, RM50. Kita wakafkan untuk masjid Allah. Itu makna kita buat masjid atas muka bumi. Mana kita mampu buat masjid? Gunakan harta kita ke arah itu. Fi sabilillah. Yang kedua kata Nabi, kalau kamu tak ada harta, apa nak buat? Memadalah dengan ucapan kata-kata yang baik yang kamu lontarkan untuk kebaikan. Nampak kawan masih belega sana kan, Syekh sikit lagi nak azan dah, jom pergi surau. Keluarkan ucapan-ucapan baik. Jangan sampai kita mengeluarkan ucapan yang bertentangan dengan kebaikan. Ucapkan benda-benda baik ni. Masya kita bersama Islam. Semalam saya forum di satu tempat, ustaz menceritakan pengalaman dia naik ke rumah orang, beritahu, makcik, kita ambil kesempatan untuk bersama Islam, makcik, ini risalah kami. Sap, dia cari ya. Depan-depan ustaz, sap. Saya tak perlu kepada yang lain, saya pada itu. Dia tunjuk dia yang warna biru tu. Dalam tu hadis ada, Quran ada. Tak boleh ke cakap baik-baik. Sebab orang datang dengan baik. Makcik, marilah kita cuba pula. Hebat dengan. Apa Allah kata? Antara mereka yang Allah takkan pandang di akhirat, Allah biarkan di akhirat. Allah tak kisah dengan dia. Siapa? Ailun mustakbirun. Hadis Bukhari Muslim. Miskin tapi tetap sombong. Miskin tapi angkuh. Tak ada apa pun. Apa kata Nabi? La yanzurullah. Allah takkan pandang dia. Wala yuzakkihim. Allah takkan bersihkan mereka. Maknanya apa? Allah tak terima taubat dia. Walahum azabun alim. Untuk mereka ni azab yang sepedih-pedih. Daripada 3 golongan tu, yang akhir disebut apa dia? Ailun mustakbirun. Tak kaya mana, tak hebat mana. Tiba-tiba sombong, angkuh bila diajak kepada Allah. Tolong tuan-tuan sekalian, untuk kita selamat daripada sambaran neraka ini, dahulukan kalimat-kalimat tayyibah. Kalimat yang senada, serangkaian dengan Al-Quran, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah memilih kita di kalangan mereka yang bakal diselamatkan daripada terbuang ke neraka dan dihantar ke pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita tamatkan dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.